pembacaan dan periwayatan kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Al-Hujjah Syekhul Madhab Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatul abrar wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Jadi kita masih dalam bab babu birril walidaini wa silatil arham. Bab pada menyatakan buat kebaikan, kebajikan kepada kedua ibu bapa dan juga menyambung silaturahim. Jadi hadis yang pada hari ini hadis yang ke 315 ya. Uh, 315 ya. 315 dan cetakan Darul Minhaj 322. بسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى قال وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم متفق عليه. وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan penciptaan. Al-khalqa sini kan digunakan isim masdar tapi dengan makna isim maf'ul, yakni makhluk. Allah Taala menciptakan seluruh makhluk hatta idza faragha minhum, sehinggalah selepas selesai daripadanya, yakni selepas pada penciptaan seluruh makhluk tersebut, maka berdirilah rahim, yakni hubungan silaturahim tu diberdirikan. Maka berkata, yakni rahim tu berkata, ini adalah maqam orang yang minta perlindungan dengan kamu daripada orang yang memutuskannya. Maka berkata Allah SWT, ya, apakah tidak engkau redha wahai silaturahim bahawa aku akan menyambungkan orang yang menyambungkan kamu, itu silaturahim tu, dan aku akan memutuskan siapa yang memutuskan kamu. Maka berkata rahim, bala. Ini bala sini kalau sekiranya soal tersebut dalam bentuk istingkari, soal istingkari, seperti tidakkah kamu, jadi jawab dia bala, maksudnya malahkan. Kemudian dia berkata, berfirman Allah Ta'ala, fadzalika laki, maka itulah dia bagi kamu. Maksudnya Allah Ta'ala telah pun buat perjanjian bahawa siapa yang memutuskan silaturahim, Allah akan memutuskannya, memutuskan kepada rahmatnya kepada orang tersebut. Kemudian bersabda Rasulullah SAW, bacalah kamu semua sekiranya kamu kendaki. Yani Nabi SAW kemudian baca sepotong ayat dari surah Muhammad, iaitu yang bermaksud, maka apakah boleh jadi sekiranya kamu berpaling, bahawa kamu akan buat kerosakan pada muka bumi dan kamu semua memutuskan silaturahim kamu. Yang ini maksudnya berpaling daripada Allah SWT, daripada ajaran Islam ni, dan kesannya kamu akan buat kerosakan pada atas muka bumi, dan antara kesannya juga kamu akan memutuskan silaturahim kamu. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah SWT, maka Allah Ta'ala menjadikan dia pekak dan membutakan mata-mata mereka. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan pada riwayat Bukhari, firman Allah Subhanahu Taala yang bermaksud, barang siapa yang menyambungkan kamu, iaitu silaturahim, maka aku akan menyambungkannya. Barang siapa yang memutuskan kamu, aku akan memutuskannya. Ini memutuskan rahmat Allah Ta'ala daripadanya. Di mana kita maklum, hadis-hadis seperti ini, hadis mutasyabihat. Yang ini maksudnya, banyak kat sini kalau kita balik rujuk pada syarah-syarah hadis, yakni hadis-hadis bersifat tentang sifat Allah SWT dalam bentuk majaz seperti ini, kena balik pada usul akidah lah kan.
dan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamitslihi syai'un, ini mukhalafatu lil hawadits dan sekian sifat-sifat Allah Taala yang wajib. Qala wa anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin ya Rasulullah man ahaqqu bi husni suhbati qala ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abaka thumma adnaka adnaka. والصحابة بمعنى الصحبة وقاله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف أي ثم بر أباك. وفي رواية ثم أبوك هذا واضح وهذا واضح. Dan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW. Maka berkata lelaki tersebut, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak dengan suhbah, maksudnya dengan aku berkebersamaan dengan dia dengan cara yang terbaik, bihusni sahabati, seperti mana Imam An-Nawawi pada akhir hadis ini mengatakan sahabah di sini dengan makna as-suhbah, maksudnya pergaulan dan juga kebersamaan. Siapa yang paling layak atau paling berhak untuk aku memperelokkan untuk pergaulan aku? Maka Nabi SAW sebut ibu kamu. Kemudiannya lagi tersebut bertanya, kemudiannya siapa? Sabda Nabi SAW, ibu kamu. Kemudian dia tanya lagi, kemudian dia siapa? Nabi SAW jawab lagi, ibu kamu. Kemudian dia kata, kemudian dia siapa? Kemudian dia kata, ayah kamu. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Pada satu riwayat lain pula, lelaki itu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang paling berhak sekali dengan seelok-elok dan suhbah ni bersama dan juga pergaulan? Maka Nabi SAW sebut ibu kamu, kemudian ibu kamu, kemudian ibu kamu, kemudian ayah kamu. Kemudiannya yang paling dekat dan paling dekat. Al-Imam An-Nawawi pada akhir hadis ini menerangkan beberapa mufradat hadis ini. Dikata was-sahabatu bimakna suhbah, dan perkataan as-sahabah kat sini dengan makna as-suhbah. Suhbah maksudnya pergaulan bersama, kan? Pergaulan duduk bersama. Dan kata-kata sabda Nabi SAW, thumma abaka, kata-kata Imam An-Nawawi begitulah datang dalam keadaan mansub. Jadi hukum i'rab dia dalam keadaan mansub, dan abuka ke sini dia daripada asma al-khamsah, akhuka, abuka, hamuka, fuka, dhu malin, yang mana dia di'irabkan dengan sekiranya rafa' di'irabkan ibarat alamat dia dengan waw, dan mansub dengan alif, dan juga majrur dengan ya. Jadi kat sini dikata datang lafaz abaka dengan mansub sebab ada fi'il mahdzuf, fi'il yang dihazafkan, iaitu maksudnya thumma birra abaka, maksudnya kemudiannya berbaktilah akan ayah kamu. Jadi maf'ulun bih kat situ kan, mansub sebab maf'ulun bih, tapi cuma dia punya fi'il dia dihazafkan. Wa fi riwayatin, dan di riwayat thumma abuka, dan ini jelas. Ini kalau datang dalam bentuk marfu', thumma abuka, jelaslah dari sudut i'rab dia, sebab dia akan jadi apa? Dia akan jadi marfu' dengan sebab khabar khabar bagi mubtada' mahzuf kan. Baik. Ataupun mubtada' muakhar. Qala wa anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibari ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah, rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anf. Raghima anf ni perkataan yang digunakan dalam bahasa Arab nak menunjukkan zajar. Ini zajar menunjukkan marah dan juga khasir, yani rugilah. Walaupun raghima anf ni maksud asal dia kalau ikut dalam bahasa tanah dia, hidung dia tu tersungkur sampai terjejak tanah. Tapi ini macam satu frasa dalam bahasa Arab nak menunjukkan kepada keadaan seorang tu yang rugi dan teruk. Jadi perkataan raghima sini pula
dalam bentuk fi'il madhi kalau ikutkan dalam uslub bahasa Arab dipanggil apa? Dipanggil jumlah khabariyah. Kan jumlah khabariyah tapi dia yang kena akid adalah makna dia insyaiyah, seolah-olah doa. Seolah macam doa kan dia kata ragima anfu, kalau maksud dia ragima bertanahlah ataupun tersungkurlah di atas tanah hidung seseorang itu. Kemudian Nabi SAW sebut 3 kali ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu, tapi kemudian barulah datang dengan idhafah dia man adraka abawaihi indal kibari, iaitu tersungkur bertanahlah hidung orang yang sempat dengan kedua ibu bapa dia ketika tua, maksudnya sempat ayah dia tu tua dan dia bersama, ataupun salah satu daripada keduanya ataupun kedua-duanya, kemudian dia tak masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ni nak menerangkan bahawa betapa sebenarnya seseorang tu bila mak ayah dia masa tua ada, dengan menjaga dan berbakti pada kedua bapa tu, sebenarnya dah jadi satu sebab yang cukup mudah untuk dia masuk ke dalam syurga. Peluang keemasan. Jadi sebab itulah kat sini kalau sekiranya seorang tu sempat dengan sempat ada pada waktu ibu bapa dia tua tapi dia tak dapat masuk syurga, maksud dia terlepas peluang tersebut, bermakna dia tidak mau berbakti kepada kedua ibu bapa dia, sehingga kan sebenarnya tu satu peluang yang besar tapi dia tak dapat peluang tersebut kerana tidak berbakti pada kedua bapanya ataupun salah seorang pada keduanya. Qala wa anhu radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Faqala la in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul mal ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وتصفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل بفتح الميم وتشديد اللام، هو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه بما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه والله أعلم. Dan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, sesungguhnya seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ni ada kerabat, yakni kaum kerabat, kerabatan, kaum kerabat, yang aku ada kaum kerabat, aku ni menyambung silaturahim dengan mereka, tapi mereka memutuskan silaturahim dengan aku. Dan aku buat kebaikan ihsan kepada mereka, tapi mereka buat burukan, buat isaah, membuat benda yang tak elok kepada aku. Dan aku ni ahlumuhum di sini dengan makna ini ahlumuhum kat sini dengan makna aku ni macam ini buat mengharapkan daripada mereka, buat kebaikan pada mereka, tapi wa yajhaluna alayya, mereka buat tahiran, buat jahil kepada aku, maksud dia buat macam tak kenal pada aku, ataupun maksud dia buat benda yang tak elok lah kan. Kemudiannya maka Nabi SAW bersabda yang bermaksud, kalaulah sekiranya kamu ni, keadaan kamu mana yang kamu nyatakan tadi, maka seolah-olah kat sinilah ada frasa yang Nabi SAW guna, ka'annama tusifuhumul mal. Jadi Imam An-Nawawi pada akhir hadis ni mengatakan maksud tusifuhul mal, pertamanya maksud dia al-mal, maksud dia kat sini adalah debu, abu bakar yang panas. Jadi maksud dia seolah-olah kamu memberikan mereka ni makan kamu ni memberikan mereka makan abu yang panas. Dan dia adalah satu perumpamaan yang menunjukkan bahawa kamu ni seolah-olah
menyebabkan mereka ni buat baik pada mereka dan mereka tu dapat dosa. Seperti mana orang yang makan abu panas tu akan rasa pedihnya ataupun sakitnya. Nampak. Dan dia kata orang yang buat kebaikan pada mereka ni tak dapat apa-apa. Maksudnya tak dapat apa-apa daripada mereka ataupun tak dapat apa dosa. Tetapi mereka yang mendapat dosa yang besar kerana mereka telah mengabaikan dan juga telah culas dalam memberi hak orang yang buat baik kepada dia dan juga membuat kesakitan pada dia. Seolah macam mana bahasa kita? Kita buat kebaikan pada mereka tetapi dia pun balas dengan keburukan. Tetapi mereka tu dapat dosa, mereka tu yang dapat dosa lah kerana mengabaikan hak orang yang buat kebaikan pada dia. Jadi Nabi SAW ada satu perumpamaan sini, Nabi kata ka'annama tusifuhumul mal, beri mereka ni makan abu yang panas. Kemudiannya Nabi SAW bersabda wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim. Allah SWT berterusanlah bersama kamu dalam keadaan membantu, memberi pertolongan di atas mereka selagi mana kamu ni membuat perkara tersebut. Maksud Nabi SAW beritahu dalam keadaan tersebut kamu tetap menyambung silaturahim, buat kebaikan pada kawan saudara kamu walaupun mereka membalas dengan kejahatan, mereka tidak memberi hak pada kamu, Allah Ta'ala akan tetap bersama kamu. Zahir sini dalam keadaan apa? Memberi pertolongan ataupun seolah berdiri, stand and qahim lah, maksud dia berdiri atas yang bersamanya selagi mana keadaan tersebut. Baik. Hadis seterusnya qala wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu muttafaqun alaih. Wa ma'na yunsa lahu fi atharihi ay yuakhkhar lahu fi ajalihi wa umurihi. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang suka untuk diluaskan, dibentangkan baginya rezekinya, dilapangkan bagi dia rezeki dia, dan yunsa'alahu fi atharihi, sini Imam An-Nawawi terjemahkan sebagai dilewatkan ajal dia dan umurnya, maksudnya dikurniakan usia yang panjang, umur panjang, maka hendaklah dia menyambung silaturahimnya, muttafaqun alaih. Ini antara kelebihan besar bagi fadilat menyambung silaturahim. Jadi menyambung silaturahim, dua benda Nabi SAW sebut kat sini. Pertamanya rezeki dia luas, kedua usia dia panjang. Tapi para ulama yang mensyarahkan hadis ini mengatakan maksud usia panjang dan ajal dia tu umur dia tu berkat. Sebenarnya kita pun tahu kan masa kita sama saja, tapi masa yang berkat, masa dipenuhi dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan untuk faedah. Jadi ini antara kelebihannya. Di mana kalau kita lihat dalam sirah sifat-sifat mulia yang ada pada Rasulullah, hatta pada sahabat, dan juga sebelum tu lagi ibu Nabi SAW, hatta ibu Nabi SAW sanggup memusafir jauh pada menjadikan sebab kematian beliau untuk menyambung silaturahim, menziarahi keluarga sebelah mak suami dia, iaitu ayah Nabi SAW. Yang ayah Nabi SAW, kalau kita lihat ayah Nabi SAW, kalau kita lihat anak kepada Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib ni iaitu nama sebenarnya Syaibatul Hamdi, asalnya lahir dekat Madinah, iaitu bapa dia Hashim musafir ke Syam dan berhenti rehat di Madinah yang mana masa tu namanya Yathrib, dan akhirnya berkahwin di sana. Berkahwin dengan seorang perempuan daripada kabilah Bani Najjar. Kemudiannya dapatlah Abdul Muttalib yang nama dia Syaibatul Hamdi. Asal nama Syaibatul Hamdi kan. Kemudiannya Hashim ni teruskan musafir sampai ke Syam untuk berniaga dan meninggal dekat Gaza, Palestin. Kemudian membesarlah Abdul Muttalib, ataupun nama dia ketika tu Syaibatul Hamdi, membesar sebagai anak yatim di Madinah. Kemudiannya pakcik dia, yang ni saudara kepada Hashim yang bernama Al-Muttalib, dapat berberita bahawa
saudara dia Hashim ni rupanya ada anak. Masa dekat Madinah tu dia kahwin dapat anak. Jadi dia pergi dekat Madinah, dia musafir pula. Pergi Madinah musafir untuk cari anak saudara dia ni supaya tidak terabai. Takut kan terabai, tak siapa jaga anak yatim kan. Orang takut, orang tak peduli. Dan bawa balik ke Mekah, walaupun masa tu isteri dia, ibu dia sedih, tak mau pisah semua, tapi dia takut terabai. Dia ajak sekali mak dia bawa datang ke Mekah, tapi tak mau. Dah kali bawa lah Syaibatul Hamdi ni balik ke Mekah. Jadi dibesar Muttalib ni lah yang membesarkan Syaibatul Hamdi, datuk Nabi SAW. Sehinggalah orang sangkakan budak ni adalah hamba kepada Muttalib, sebetulnya akhirnya dipanggil sebagai Abdul Muttalib. Jadi kalau kita tengok dalam sirah ni, kemudian dapat Abdul Muttalib dapat anak, iaitu Abdullah. Jadi kita faham kan sebenarnya Abdul Muttalib ni ada saudara-saudara daripada belah mak dia yang daripada Yathrib, kabilah Bani Najjar. Jadi bayangkan, silaturahim ni agak jauh juga. Tapi ibu pada Rasulullah SAW, bayangkan ibu Nabi SAW, ibu Nabi SAW ni pergi sambung silaturahim, ziarah mereka di Yathrib, bawa Nabi SAW. Tapi balik daripada Yathrib tu untuk ziarah kerabat kabilah Bani Najjar ni. Kan kabilah Bani Najjar ni balik tu meninggal kat buah, wafat pula dalam perjalanan kan. Nabi pula kehilangan pula ibu dia. Tapi nak kata sifat mulia ni, sambung silaturahim ni sifat yang sangat inilah yang besar fadilat dia. Dan sebab itulah dalam Islam dia dijadikan satu perkara yang sangat penting dan ada fadilat. Berapa banyak ayat Quran yang kita baca pada awal ni, Allah SWT sebutkan tentang silaturahim. Baik. Kemudian hadis dari Sayyidina Anas juga, wa anhu qala kana Abu Talhah akthar al-ansari bil Madinati malan min nakhlin wa kana ahabba amwalihi ilaihi Bayraha. Bayraha sebenarnya daripada dua perkataan ni. Asal dia bi'run dengan ha. Tapi kemudiannya taghlib. Dia jadi taghlib. Perkataan bi'run ha, bi'ru ha, jadi Bayraha. Jadi Bayraha. Sebenarnya asal dia bi'ru ha. Ini telaga ha. Tapi kemudiannya dah jadi satu perkataan Bayraha. Bayraha. Wa kanat mustaqbilat al-masjid wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Falamma nazalat hadhihi al-ayatu lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba mali ilayya bayraha wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dhukhraha 'inda Allah fadha'aha ya Rasulullah haitsu araka Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakhil dzalika malun rabih dzalika malun rabih faqad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Waqala Abu Talhah af'alu ya Rasulullah faqasamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammihi muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, adalah Abu Talhah orang Ansar yang paling banyak sekali di Madinah ni harta daripada pokok kurma. Ini dia ada ladang kurma dan juga kurma lah. Jadi yang paling banyak sekali memiliki dia Abu Talhah. Abu Talhah ni ayah tiri dia. Ini ayah tiri Sayyidina Anas bin Malik. Dan ibu beliau jadi Ummu Sulaim kahwin dengan Abu Talhah. Kemudian ada banyak cerita panjang kisah tentang mereka ni. Yang pentingnya kemudiannya dan adalah harta yang paling dia suka ataupun paling yang dia sayangi kepadanya itu kepada Abu Talhah Bayraha. Bayraha yang kita sebutkan tadi, telaga ha. Telaga ha. Dan adalah Bayraha tu berada dekat menghadap masjid. Sekarang ni kawasan Bayraha ni dalam Masjid Nabi. Sebab kita pun maklumkan Masjid Nabi SAW zaman dulu asal kecilnya. Kemudian ni ada tausiah, pembesaran sampai pembesaran yang ada hari ini. Maka dia dah masuk banyak rumah sahabat dalam kawasan masjid hari ini dan termasuklah Bayraha ni sekarang ni asal dia dulu telaga lah, sekarang tak ada dah telaga tu, tapi dalam kawasan masjid. Jadi kalau kita pergi ke Madinah, kalau jumpa kalau ada mutawif yang
terror sikit, pakar sikit dalam mengetahui tempat-tempat sejarah, boleh ajak dia tunjukkan mana Telaga Bairaha. Dan dia duduk kat bawah kapet masjid, tapi angkat kapet tu boleh tengok ada 3 bulatan. Dia pun buat 3 bulatan warna-warna macam peach lebih kurang. Tanda situlah asal dia Bairaha. Nampak? Tapi sekarang tak ada dah lah. Dah jadi masjid. Tak boleh nak minum air dia. Cuma dalam hadis ni kata dia menghadap masjid dan adalah Rasulullah SAW kerap, maksud dia kerana Rasulullah ya dikhuluha, maksud dia perbuatan Nabi kerap dulu Nabi SAW masuk dalam telaga tersebut kan, masuk dalam kawasan telaga, bukan dalam telaga tu, masuk dalam kawasan telaga tersebut dan minum airnya yang sedap, tayyib, air telaga dan air daripada bawah tanah, air dia sedap. Falamma nazala hadhihi al-ayah, dan ketika mana turun ayat ini, dan lan tanalul birra, sampai akhir ayat dia yang bermaksud sekali-kali tidak kamu akan mencapai kebaikan, kebajikan hinggalah kamu memberi belanja, maksudnya membelanjakan harta ke jalan Allah Ta'ala daripada apa yang kamu sukai. Maksud dia kalau nak capai darjat betul-betul albir, bukan kita bagi benda yang kita dah tak mau, malah benda yang kita paling sayang itulah yang kita bagi. Jadi maka berdirilah Abu Talha, datang Abu Talha pada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ayat tadi, tidaklah kamu semua sekali-kali mencapai kebaikan, kebajikan sehinggalah memberi belanja daripada harta yang kamu paling sukai. Dan beliau berkata, dan sesungguhnya harta yang paling aku sukai kepada aku adalah Bairaha. Dan sesungguhnya dia adalah sedekah lillahi ta'ala, maksudnya dijadikan sedekah terus lillahi ta'ala, yang mana aku mengharapkan birraha, kebaikan dia di sisi Allah SWT, zukhraha, dan juga simpanan. Soalnya bila bagi kepada Allah jalan Allah, dan dia mengharapkan benda ni ada dalam akaun dia, kan, dalam simpanannya pada hari kiamat di sisi Allah SWT. Maka dia kata, maka letakkanlah wahai Rasulullah, kan, letakkan sajalah di mana, maksud dia dah ambil tu, buatlah apa yang Allah Ta'ala tunjukkan pada kamu, apa manfaat dia, apa masalah yang lebih layak, buatlah. Maka bersabda Rasulullah SAW, bakh, ni kalimah, bakh ini maksud kalimah dalam bahasa Arab menunjukkan satu ekspres diri yang menunjukkan takjub dan juga bersuka. Bakh, dia kata zalika malun rabih, itu adalah harta yang paling menguntungkan, itulah harta yang paling menguntungkan, harta yang menguntungkan. Kemudian Nabi SAW sabda, sesungguhnya aku telah mendengar apa yang kau nyatakan tadi. Sesungguhnya aku melihat, kan, maka aku lihat kau jadikanlah harta ni, Bairaha ni, di sisi akrabin, yang ni kaum kerabat. Maksud dia dalam buat kebaikan tu sebenarnya aula dia bagi pada kaum kerabat. Maka berkata Abu Talha, aku akan lakukan wahai Rasulullah. Maka Abu Talha pun membahagi-bahagikan bahagian itu kepada kaum kerabatnya dan juga anak pakcik dia, jadi sepupu-sepupu dia. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya, kemudian dia kata, Imam Nawawi sebut, kita wasabaqa bayanu alfadhihi fi babil infaqi mimma yuhib. Telah pun berlalu ini hadis ni sebenarnya, dan juga penerangan bagi lafaz-lafaznya pada bab menyatakan infak ini membelanjakan daripada apa yang disukai, apa yang harta yang disukai. Baik. Cuma Imam An-Nawawi letakkan hadis ni sekali lagi dalam bab ni secara khususnya sebab wasiat Nabi SAW ni, bila mana dia nak infakkan fisabilillah, mana yang paling afdal, Nabi SAW sebut yang paling afdal adalah bagi kepada kaum kerabat. Kan, yang lebih dekat dengan kita tu, hak tu lah yang sepatutnya lebih kita utamakan untuk buat kebaikan. Baik. Qala wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala aqbala rajulun ila Nabiillah sallallahu alaihi wasallam faqala ubayi'uka 'ala al-hijrati wal jihadi abtaghi al-ajra min Allah ta'ala. Qala fa hal min walidayka ahadun hayyun? Qala na'am bal kilahuma. Qala fatabtaghi al-ajra min Allah ta'ala? Qala na'am. Qala farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Muttafaqun alaih. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, seorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW, akbala menghadap Nabi SAW. Kemudiannya lelaki tersebut berkata,
aku bai'ah kamu wahai Rasulullah di atas hijrah dan jihad yang aku mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bai'ah kan buat perjanjian dengan Nabi SAW, perjanjian setia di atas hijrah dan juga jihad. Kemudiannya Nabi SAW bersabda, "Ya Mas'ud, apakah daripada kedua ibu bapa kamu ada yang masih hidup, seorang yang masih hidup?" Beliau berkata, "Ya, malah kedua-dua mereka masih lagi hidup." Maka bersabda Nabi SAW, "Ya Mas'ud, apakah kamu mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala?" Dia kata, "Ya." Maka Nabi SAW kata, "Maka kembalilah kepada kedua ibu bapa kamu. Perelokkan suhbah." Ini penjagaan pergaulan kamu dengan kedua-keduanya. Hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan lafaz ini lafaz Muslim. Dalam satu riwayat bagi Bukhari dan Muslim juga yang bermaksud telah datang seorang lelaki dan lelaki tersebut minta izin pada Nabi SAW untuk berjihad. Maka Nabi SAW bersabda, "Apakah hidup lagi kedua ibu bapa kamu?" Maka lelaki kata, "Ya." Maka Nabi SAW bersabda, "Maka pada kedua-duanya berjihadlah kamu." Maksud dia berjihad dalam makna bahasa jahada yujahidu jihadan wa mujahadatan wa huwa mujahidun wa dzaka mujahadun. Maksud dia daripada perkataan jahdun. Jahdun kat sini menunjukkan benda yang berat dan susah. Jahada yajhadu, maksud dia dengan susah payah. Jahada yujahidu pula, maksud dia sesuatu benda yang kita hadapi itu perlu hadapi dengan susah payah. Dia panggil wazan fa'ala yufa'ilu, yang menuntut kepada perbuatan dua taraf ini, tarafain. Jadi sebenarnya hakikat luah dalam bahasa jihad ni, setiap perkara yang kita kena bersusah payah untuk menghadapinya kerana Allah SWT, maka dia adalah jihad. Kemudian barulah istilah fiqhi jihad kat sini adalah al-qital. Al-qital fi sabilillah, itu peperangan di jalan Allah Ta'ala, kerana peperangan ni memang tak nak dia susah. Paling susah sekali sebab nak kerahkan tenaga, harta dan juga hatta nyawa pada kemuncaknya. Tapi hatta kat sini mengatakan bahawa jihad tu termasuklah juga dengan menjaga kedua ibu bapa kamu. Baik. Malah di sana lebih aula sekiranya mereka hidup dan perlukan penjagaan dan juga bantuan kita. Qala wa anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa al-wasilu bil mukafi walakin al-wasil alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Rawahu al-Bukhari. Wa qata'at bi fathi al-qaf wa ta' wa rahimahu marfu'un. Dan daripada beliau juga, iaitu Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud bukanlah orang yang dinamakan menyambung silaturahim tu, al-wasil maksudnya yang menyambung tu, bukanlah sebenarnya yang dikehendaki dalam syarak dalam Quran. Menyambung silaturahim tu adalah orang yang bil mukafi, maksudnya yang mengharapkan mukafaah, maksudnya balasan balik. Seperti mana Ibn Alan kat sini dikata, ay lasad haqiqatul wasil man ya'tadda bisilatihi alladhi yukafi'u sahibuhu bimithli ma fa'alahu wa yu'ti nadhiru ma a'tahu. Dia kata bukan sebenarnya yang dianggap penyambung silaturahim yang mendapat segala fadilah ni orang yang menyambung silaturahim dengan harapan orang tu buat benda yang sama pada diri dia, ataupun sekiranya dalam silaturahim tersebut dibawa hadiah ke ataupun memberi sesuatu hadiah ataupun barangan dengan niat untuk silaturahim, tapi dalam satu masa dia mengharapkan orang tu membalas juga pada dia. Jadi itu bukan wasil yang dikehendaki dalam tuntutan syarak yang dapat fadilah besar. Tapi Nabi SAW kata walakinnal wasilah, tapi orang yang menyambung silaturahim allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha, sekiranya orang itu sambung silaturahim adalah sekiranya silaturahim itu diputuskan, dia tetap menyambungkannya. Maksud dia hak ni yang betul-betul dapat fadilat besar daripada Allah SWT, kemuncaknya. Baik. Qala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah, muttafaqun alaih. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata,
dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud silaturahim itu, rahim itu dia tergantung dekat arash, ini Allah SWT, dan dia berkata, barang siapa yang menyambungku, nescaya Allah Ta'ala akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskan aku, nescaya Allah Ta'ala memutuskannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قال: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. Daripada Ummul Mukminin, yang ini ibu bagi segala orang-orang beriman, yang istilah kepada isteri Nabi SAW, iaitu Sayyidatina Maimunah bintil Harith radhiyallahu ta'ala anha. Sesungguhnya beliau telah membebaskan seorang hamba perempuan. Walidah kat sini maksudnya hamba perempuan. Tapi beliau tidak, ketika membebaskan tu tidak mengambil izin ataupun tak tanya dulu Nabi SAW. Tak minta izin ataupun tidak tanya lagi Nabi SAW. Ini hakikat dia, hamba dia sendiri tak perlu izin sama siapa. Hak dia untuk bebaskan. Cuma kat sini nak terangkan bahawa dia tak minta izin ini, dia tak istisyarah dulu. Maksudnya tak berbincang dulu dengan Nabi SAW di atas perbuatan tersebut. Jadi kemudiannya apabila datang harinya, ini hari giliran Maimunah, yang mana yang ni Nabi SAW ada isteri ramai, 9 orang isteri pada satu waktu. Jadi ada giliran-gilirannya, bila datang harinya yang berpusing padanya Sayyidatina Maimunah ni kata, apakah kamu perasan wahai Rasulullah bahawa aku telah pun membebaskan hamba perempuan aku? Dan kemudian Nabi SAW kata, apakah kamu telah melakukan perkara tersebut? Wa fa'alti? Kamu telah buat ke? Dan kamu telah bebaskan? Jadi dia kata, ya. Kemudian Nabi SAW kata, adapun sekiranya kamu berikan hamba perempuan tadi itu kepada pakcik-pakcik kamu sebelah mak. Akhwal, jamak khal. Khal maksudnya pakcik, adik-beradik mak. Dan adik-beradik mak kamu, sebenarnya perbuatan tersebut lebih besar ganjarannya bagi kamu. Kat sinilah kalau sekiranya ada istisyarah kepada Nabi SAW, jadi Nabi akan irsyad dan bimbing sebenarnya pada satu amalan itu mana yang lebih aula, mana yang lebih afdal. Walaupun membebaskan hamba tak nafikan besar pahala dia. Kan dalam hadis Nabi SAW beritahu, membebaskan hamba seperti membebaskan diri daripada api neraka. Rambut dengan rambut, mata dengan mata, telinga dengan telinga. Besar sangat ganjarannya. Tapi di sini boleh jadi ada amalan-amalan yang lebih besar ganjaran. Ya, nampak kat sini Nabi SAW beritahu, kiranya dia bagi hamba tersebut sebagai bakti untuk pakcik-pakcik dia, kaum kerabat dia, lebih besar sebab di sana jadi dapat pahala apa? Silaturahim. Dan juga membantu orang lain iaitu kepada saudara mara dia. Begitulah. Baik. Hadis yang seterusnya, qala wa an Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma qalat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل كانت أمها من النسب وقيل من الرضاعة والصحيح الأول. Baik. Hadis daripada Sayyidatina Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, kakak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi Asma ni lain mak. Ini anak Sayyidina Abu Bakar tapi dengan Aisyah mereka beza mak. Berbeza ibu. Jadi Asma juga adalah isteri kepada Sayyiduna Zubair bin Awwam, ibu kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi beliau meriwayatkan bahawa ibu aku telah datang. Ibu aku telah datang dalam keadaan dia masih lagi musyrik masa tu, belum lagi Islam. Dan dalam keadaan dia musyrikan. Baik. Nama mak
Nama mak dia Qailah. Kan? Nama mak dia Qailah. Di sini ada sebutkan. Baik. Baik. Nama mak dia ni Qailah. Baik. Beliau datang kepada, jadi Sayyidatina Asma ni cerita bahawa ibu dia datang, Qailah ni datang, yang ketika tu dia musyrik pada zaman Nabi SAW. Kemudian aku pun tanya fatwa, itu maksudnya tanya Nabi SAW. Dan aku pun berkata, ibu aku telah datang, wahai Rasulullah, dan keadaan dia tu raghibah. Kat sini Imam An-Nawawi terjemahkan sebagai tami'atun indi. Maksud dia datang nak beberapa perkara, minta aku sekian beberapa perkara lah. Jadi sekarang ni Asma ni nak tanya dulu, boleh ke tunaikan hajat-hajat dia, apa yang dia nak, permintaan-permintaan dia tu, sebab dia masih lagi musyrikah masa tu. Jadi dia tanya, afa asiru ummi, boleh tak aku sambung silaturahim aku ibu aku? Nabi SAW kata, na'am, sili ummiki. Kata, sambung silaturahim dengan ibu kamu. Ini walaupun keadaan dia musyrikah dan belum Islam. Jadi Imam An-Nawawi pun terangkan juga kat sini bahawa ada pendapat yang mengatakan yang datang ni ibu kat sini adalah ibu betul dia, ibu nasab dia. Dan ada yang mengatakan ibu susuannya, tetapi yang sahih ibu yang nasab, so ibu betul dia. Baik. Qala wa an Zainab al-Thaqafiyyati an Zainab al-Thaqafiyyati imra'ati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بصدقتي فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فخرج عليها بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في أجورهما ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيان؟ قال امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة متفق عليه. Baik, daripada Sayyidatuna Zainab Al-Thaqafiyah, isteri kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa anha, berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Nabi SAW memerintahkan khusus kepada orang perempuan. Nabi kata tasaddaqna. Yang ni kat sini fi'il amar bagi apa ni? Bagi antunna. Ini antunna, ini tasaddaqna. Apa fi'il amar tasaddaqna. Ya ma'syar nisa, wahai orang-orang perempuan semua. Dia kata, Nabi SAW kata bersedekahlah wahai orang perempuan semua. Walaupun dengan barang-barang perhiasan kamu. Ini kuliikunna. Maksudnya gelang ke, rantai ke, subang ke, barang-barang perhiasan kamu ni, sedekahlah walaupun tak ada apa-apa nak sedekah. Kalau ada ni, sedekahlah. Ini supaya dapat menjadikan apa ni, amal simpanan hari akhirat dan menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudiannya Zainab, isteri kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni pun kata, aku pun balik kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, balik rumah. Maka aku pun berkata, dia kata sesungguhnya kamu ni seorang lelaki yang khafif zatul yadi, yakni maksud dia harta sedikit. Dan kamu ni yakni dia nak mengatakan bahawa suami dia
dia nak terangkan, dia kata, kamu ni seorang yang khafifu zatil yad. Maksud dia, kalau ikutkan terjemah secara literal dia, kamu ni seorang yang ringan, yang mempunyai tangan. Maksud dia, tangan ringan ke sini, harta tak banyak. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW pula telah perintahkan kita dengan sedekah. Maka dia kata pada suami dia, Sayyidina Abu Mas'ud, dia kata, pergi kat Nabi SAW, cuba tanya. Dia kata, adakah, dia kata, cukup memadai, dia kata, dia kata cukup tak memadai, dia kata kalau sedekah yang Nabi SAW suruh ni, sekiranya aku bagi pada kamu. Maksud dia sekarang ni dia ada harta. Nabi katakan tadi kalau ada subang ke emas ke apa semua, orang perempuan bagilah sedekah. And tapi sekarang ni suami dia sendiri miskin. Jadi dia kata kalau aku bagi kepada kamu, sedekah pun bagi kamu, dia kata adakah dah kira memadai dengan perintah Nabi tadi, ataupun sekiranya tidak memadai, maka aku kena bagilah kepada selain daripada kamu. Maksudnya daripada selain daripada kamu sebagai suami aku. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lagilah malu kalau nak tanya macam tu. Dia kata apa? Kamulah yang tanya. Bal i'tihi anti. Kamu pergi tanya kat Nabi SAW. Maka dia berkata, aku pun pergi. Sekali bila sampai kat sana, aku tiba ada tengok seorang perempuan daripada Ansar dekat rumah Nabi SAW, dekat pintu rumah Nabi SAW. Dan hajat aku adalah hajat dia juga. Maksud dia, apa yang aku nak jumpa Nabi SAW untuk bawa persoalan tersebut, rupanya dia pun sama juga. Benda yang sama dia nak tanya. Maksud dia nak tanya Nabi SAW tadi suruh sedekah orang perempuan. Tapi dia pun di sini ada suami yang miskin. Jadi dia kata nak kena bagi orang lain juga ke, ataupun boleh juga sedekah ni baik bagi pada suami yang susah ni. Maka nampak no? Maka Rasulullah SAW pun dia kata, dan Nabi SAW ni nampak kat sini ada satu jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah maksudnya cerita tentang hal Nabi dan diterangkan pada kita. Dan Nabi SAW ni telah ulqiyat alaihi al-mahabah. Nabi ni seolah diletakkan pada Nabi ni mahabah ni gerun. Orang jumpa Nabi SAW gerun. Seperti mana Sayyidina Ali kata, man ra'ahu badahatan habahu. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Siapa yang tak biasa tengok Nabi, tiba-tiba terpandang Nabi SAW, saya akan rasa takut, gerun. Ada gerun sangat. Bayangkan. Dan gerun ni, subhanallah, kalau kita perhati sirah, para sahabat, mereka Arab ni asal dia orang yang agak kerah. Mana dia takut sangat apa-apa. Jadi bila mereka cerita, mereka ni sebenarnya gerun jumpa Nabi SAW tu, maksudnya memang bayangkanlah, gerun, macam mana tahap dia gerunnya. Nabi SAW digunakan al-jamal, kecantikan, dan juga al-jalal, dan juga keagungan. Sebab tu gerun. Nak cerita kat sini bahawa nak jumpa Nabi bukan senang. Ada rasa takut, ketak jumpa Nabi SAW tu. Maka jadi nak jumpa tu susah. Jadi fakharja alaina Bilal. Masa keluar pula Sayyidina Bilal, lega sikit. Maka kami pun cakap kat Bilal, dia kata pergi kat jumpa Rasulullah SAW. Nak jumpa sendiri, gerun. Jumpa Nabi SAW, pergi kat Nabi SAW. Dan khabarkan, bagi tahu pada Nabi SAW bahawa ada dua orang perempuan dekat pintu ni tanya kamu. Nak tanya kat Nabi SAW. Dia kata, kira sedekah yang diperintahkan tadi tu ijza' tak ataupun memadai tak sedekah tersebut kepada suami-suami mereka berdua. Dan juga ke atas anak-anak yatim yang ada dekat rumah ni, yang mereka jaga ni. Fi hujurihima, pada rumah-rumah mereka yang mereka jaga anak yatim. Tapi dia kata jangan habakkan Nabi SAW sabar kami. Sebab dia pun malu lah nanti habak kan. Maka Bilal pun masuk dekat Nabi SAW. Dan Bilal pun tanya Rasulullah SAW. Maka bersabda Rasulullah SAW kepada Bilal, dia kata, siapa mereka dua yang tanya tu? Jadi bila Nabi tanya, Bilal kena jawab lah. Dia kata, ada seorang perempuan daripada Ansar dan Zainab. Maka Nabi SAW kata, Zayanib yang mana? Ayu Zayanib. Zayanib jamak Zainab. Dan bila bertanya tu, Ayu kat sini maksud dia kena jamak lepas tu. Zainab yang mana? Zainab ada banyak. Zainab ada ramai nama Zainab. Zainab yang mana? Lain kali Bilal beritahu, mana boleh nak sembunyi Nabi SAW. Nabi Bilal berkata, isteri Abdullah. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia bermaksud
bagi dia ini kalau dia buat demikian dapat 2 pahala siap. Pahala qarabah, pahala sebab buat kebaikan kepada orang yang dekat, kaum kerabat yang dekat, dan pahala sedekah. Kan muttafaqun alaih. Nampak bersedekah dan kemudian dia jaga kaum kerabat. Itu sebenarnya lebih afdal. Baik, qala wa an Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraql anna Hiraqla qala li Abi Sufyan madha ya'murukum bihi يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه. Hadis ni hadis istimewa, itu riwayat Sayyidina Abu Sufyan sendiri. Sayyidina Abu Sufyan Sakhr bin Harbin, nama beliau Sakhr bin Harbin bin Umayyah bin Abi Syams bin Abdul Manaf. Beliau keturunan beliau ni daripada keturunan Umayyah ni, Bani Umayyah. Kisah ni beliau meriwayatkan kisah ketika zaman beliau masih lagi belum Islam. Itu bahawa kisah yang panjang, tapi cuma dalam hadis ni ambil separuh saja. Itu kisah ketika mana Abu Sufyan dan rombongan beberapa Quraisy pergi ke Syam, Syam masa dulu termasuklah Syria dan juga Jordan dan sekitarnya. Dan di sana, bila sampai di sana, rupanya ada Hiraql, iaitu Hercules dan Azim Rum, dan Raja Rum masa tu. Dia pun sampai ke sana. Bila dapat khabar berita bahawa di sana ada Quraisy, Hercules ni jumpa mereka. Hadis ni dalam Bukhari, di mana muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Dan kemudiannya Hercules ni bila tanya mereka ni siapa yang paling dekat kaum kerabat dia dengan Rasulullah SAW, yang orang yang mendakwa Nabi ni, maka mereka lihat masa tu yang paling dekat adalah Abu Sufyan. Sebab Abu Sufyan keturunan Abu Syams. Abu Syams ni anak Abdul Manaf. Abdul Manaf ni ayah pada Hashim, dan Hashim ni moyang Nabi SAW. Jadi kemudian dia Hercules pun tanya dekat Abu Sufyan beberapa soalan. Jadi ni antara soalan dia, kan? Pada hadis yang panjang tentang kisah Hiraql, iaitu Hercules, bahawa Hercules bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang dia, yakni Nabi SAW perintahkan kamu? Maka Abu Sufyan terpaksa jawab masa tu, kan? Sebab Abu Sufyan diletakkan di hadapan dan kawan-kawan ni duduk belakang. Dan Hercules dah pesan, dia kata kalau sekiranya Abu Sufyan bohong, kawan-kawan belakang dia tu buat isyarat kata dia bohong. Jadi Abu Sufyan kata, aku tak boleh bohong apa masa tu, terpaksa jawab betul. Jadi bila dia tanya apa yang Nabi ni perintahkan kamu, dia pun kata, kan, bahawa Nabi ni berkata sembahlah Allah, kan, hanya sembahlah Allah sahaja, kan, dan jangan mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun, dan tinggalkan apa yang telah dikatakan, apa yang dikata oleh ayah-ayah kamu. Jadi maksud dia penyembahan bahala dan apa semua, tinggalkan. Dan dia memerintahkan kami dengan solat, memerintahkan dan juga untuk berlaku jujur, benar, wal afaf, yang dijaga diri, harga diri, maruah diri, dan juga memerintah kami dengan silah, ini silaturahim. Muttafaqun alaih. Di sini syahid ya bahawa daripada antara benda yang asas yang Nabi SAW perintahkan kepada mereka, sehingga kan orang kafir Quraisy pun tahu. Orang kafir pun tahu bahawa Nabi SAW memerintahkan jaga silaturahim. Dan katakan benda yang paling asas. Qala wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum sataftahuna ardan yudhkaru fiha al-qirat. Wa fi riwayatin sataftahuna Misra وهي أرض يسمى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما وفي رواية فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما أو قال ذمة وصهرا رواه مسلم. قال العلماء الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم والصهر كون مارية أم إبراهيم ibni Rasulillah SAW minhum. Jadi Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya kamu semua akan membuka satu negara yang disebut padanya Al-Qirat. Al-Qirat. Di sini maksud dia Mesir. Ini Mesir.
dalam riwayat kamu semua akan membuka, maksudnya membuka Mesir, maksudnya akan berperang dan juga akan menjadikan Mesir kota Islam. Dan padanya ada satu tempat ataupun bumi yang dinamakan padanya Al-Qirat. Maka Nabi SAW kata, maka buatlah, terimalah wasiat. Maksudnya peganglah wasiat dengan ahli negara tersebut akan kebaikan. Maka sesungguhnya bagi mereka tu ada hak zimmah dan juga hak rahim, silaturahim. Dan satu riwayat Nabi SAW bersabda yang maksud, sekiranya kamu telah membuka kota tersebut, iaitu Al-Qirat ataupun Mesir tadi, maka perelokkanlah, buat baik, buat ihsan kepada ahlinya, ahli negara tersebut. Sesungguhnya bagi mereka itu ada zimmah. Ini zimmah maksudnya seolah macam zimmah kan, dalam zimmah ini, dalam perlindungan, dalam jagaan, dan juga silaturahim, rahim. Dalam riwayat pula zimmatan wa sihran. Dalam riwayat pula maksudnya mereka tu ada hak penjagaan zimmah dan juga sihran. Sihr masuk sini hubungan kekeluargaan sebab perkahwinan. Kan macam apa ni lah, macam apa, sihir ni macam menantu kan, sebab apa, hubungan perkahwinan, maka kita masuk dalam ahli keluarga tersebut, ahli keluarga isteri, seperti apa ni, ipar kan, apa ni, menantu, macam itulah. Dan telah berkata ulama, makna ar-rahim kat sini maksudnya bagi orang Mesir sini ada hak silaturahim, sebab Hajar, ibu Sayyidatina Hajar, ibu pada Nabi Ismail daripada Mesir. Sedangkan mereka ni orang Quraisy, mereka ni daripada keturunan Nabi Ismail AS, dan ibu kepada Nabi Ismail daripada Mesir. Jadi mereka tu sendiri ada silaturahim, sebenarnya ada hubungan silaturahim dengan orang Mesir. Kemudiannya as-sihr maksudnya kekeluargaan sini pula, bahawa Maria isteri Nabi SAW dan ibu kepada Ibrahim, yakni Ibrahim anak Nabi SAW, anak Rasulullah SAW pun daripada Mesir. Jadi kat Mesir situ Nabi SAW pesan bahawa jaga, perelokkan supaya jaga juga silaturahim yang ada pada mereka. Sekarang dah pukul 10 lah. Sati-sati, kita berhenti sini dulu ke? Berhenti sini dulu jadi akan datang insyaAllah kita sambung hadis yang ke 300 berapa? Hadis yang 300 kita berhenti kat 328 maksud 329 hadis 329 insyaAllah. Baik, jadi sampai sini dulu pembacaan kita, semoga bermanfaat. Jadi mohon maaf sekiranya ada kekurangan, yang baik pada Allah SWT, ada silap kekurangan daripada kekurangan anda sendiri. Jazakumullah khairan katsiran ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Nas'alullah SWT an naf'a wa ilman nafi' wa taufiq lil amal wa sidqa mahabbah